Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bersejahtera kepada semua. Okey, hari ni kita masuk bab yang seterusnya iaitu bina kadar harga atau build up rate. Dia merupakan satu proses untuk menentukan harga bagi satu unit bahan ataupun satu unit kerja lah. Bila kita nak masuk tender, setengah-setengah tu dia akan tulis kadar harga dalam BQ. Jadi macam mana nak dapat kadar harga tu? Ni kat sini kita belajar, tapi kita belajar bersebahagian lah, iaitu kerja penggalian tanah, kerja konkrit. Jadi berdasarkan ni nanti mungkin awak boleh buat kadar bina untuk kerja-kerja yang lain. Okay, ni adalah contoh schedule of rate yang digunakan oleh JKR. Ni dikeluarkan oleh Jabatan Perolehan. Kalau tak silap saya, dia dalam beberapa tahun sekali dia akan keluarkan sebagai panduan lah untuk kita buat perkiraan. Tapi sebab dia bukan keluarkan tiap-tiap tahun, lepas tu harga dari semasa ke semasa setiap bahan tu berbeza. Jadi sekiranya ada kenaikan harga barang, kat situ biasanya ada rate dia lah, apakah isi kandungan dia, dalam tu ada rate dan juga percentage increase and decrease. Kalau barang naik, kita makna boleh naikkan berapa persen lah ikut kenaikan masa. Okey, apakah yang mempengaruhi kadar bina harga ni? Dia ada 4 perkara lah, iaitu bahan. Bahan ni benda yang paling utama lah, perkara yang utama modifikasi, sebab 40 hingga 60% daripada bina kadar harga ni bergantung pada bahan yang kita gunakan. Jadi bahan ni pun ada banyak lah kita ambil kira, kos pengangkutan dia, kos pengendalian, penyimpanan dan juga pembaziran yang berlaku. Pembaziran ni mungkin disebabkan juga oleh kaedah penyimpanan kita ataupun semasa penggunaan kita lah. Yang kedua ialah buruh lah. Dah ada bahan kau tak ada pekerja, apalah cerita pula kan. Jadi kita ada dua kategori buruh, iaitu buruh mahir dan juga tidak mahir. Buruh mahir maknanya expert lah. Yang expert ni biasanya gaji dia gaji yang lebih mahal lah dibandingkan dengan buruh tak mahir. Buruh mahir ni maknanya kalau kita bagi kerja atau task tu, dia terus boleh buat kerja, tak payah kita nak ajar-ajar lagi. Tapi buruh tak mahir ni kena ajar, kena ada tunjuk. Baru tu nama dia buruh tidak mahir. Tapi kalau zaman sekarang kita tanya orang nak tak kerja, kata boleh je kan. Sebenarnya mungkin tak boleh. Dia dikategorikan buruh tidak mahir. Yang ni buruh mahir ni boleh, kalau kat kampung tu kan panggil dia tukang. Tukang tu memang mahir. Rate dia sekarang ni pun mahal juga lah, kadang sampai cecah RM100. Teknologi dan peralatan, dah ada buruh, dah ada bahan, kenalah ada juga peralatan yang membantu untuk mempercepat tekan kerja. Jadi bila kita gunakan jentera, dia ada dua jenis lah. Satu peralatan tidak berjentera dan peralatan berjentera. Berjentera ni contohnya mixer atau pemancur konkrit tu, kita boleh sewa ataupun beli. Bila sewa ni rate dia lain lah. Beli ni rate dia lain juga bila kita buat kadar harga. Peralatan tak berjentera ni seperti cangkul macam tu lah. Okay. Lepas tu bila dah buat satu kerja ni, kontraktor ke siapa pun buat kerja mestilah nak untung kan. Keuntungan ni sebenarnya bergantung kepada saiz projek dan juga cost projek. Itu depends pada kontraktor ataupun sendiri punya lah target. Kadang-kadang ada orang nak banyak, ada orang nak sikit. Tapi meja utama meletakkan peratus keuntungan adalah berasas saiz projek dan juga cost projek. Ini contoh dia, contoh kadar upah atau per hari lah. Tukang bata RM75. Ini cuma guideline aja. Tapi bila awak kerja atau awak nak tentukan, awak kena tengok semasa lah. Tukang leper, tapi sekarang ni mungkin harganya mungkin lebih tinggi daripada ni pun ada jugalah. Tengok tempat dan juga orang tu kalau lagi lama. Kadang-kadang kalau kita tengok dia ikat bata, kalau tukang bata tu yang laju tu, kita pun tak sempat tengok macam dia buat, dah siap aja. Tapi kalau yang tak mahir tu dia pakai benang, tapi yang mahir ikat bata tu tak payah pakai benang. Jadi output dia lebih banyak lah dibandingkan yang tidak mahir. Jadi lagi cepat, maknanya kadar harga upah dia lebih tinggi. Ini kita tengok kerja-kerja penggalian. Kerja-kerja penggalian ni biasanya kita akan order meter square lah, kecuali untuk kerja topsoil. Jadi item yang diambil kira itu ialah macam mana kerja penggalian tu dijalankan, sama ada gunakan tangan ataupun jentera. Pemilihan kaedah ni pun sebenarnya bergantung kepada kuantiti atau kedudukan kawasan kita lah. Kalau nak gali sikit tu pakai tangan lah, tapi kalau banyak lebih baik gunakan jentera. Dia lebih murah lah dibandingkan, bila banyakkan kosnya lagi murah, baik gunakan jentera. Walaupun kadar sewa jentera tu mahal tapi output dia memang bagus. Pembuangan tanah, bila tanah dah digali tu dia kena angkut ataupun disimpan di tempat lain. Jadi kos ni bergantung kepada jarak. Kalau jarak dekat mungkin kita tak perlu pakai lori, kita sorong je. Tapi kalau jauh mungkin kita kena gunakan lori ataupun ke kawasan lain.
bukan dalam kawasan pembinaan kita, jadi dia mungkin lebih tinggi lah. Lepas tu jenis tanah dia, sebab jenis ada pengemuran ada pengemuran. Bila kita gali 1 meter padu, bila kita keluarkan untuk pindahkan tu, dia mungkin lebih daripada 1 meter padu lah. Kerja pengembusan tanah maknanya kita kambus balik lah, tutup balik. Kalau dah letak buat footing contohnya, kita akan sebahagian tanah tu kita akan kambus balik. Kerja sementara, kerja gali ni dia bergantung juga kepada kedalaman lah. Kedalaman ni kedalam. Jadi kalau semakin dalam, sebenarnya banyak risiko yang perlu ditanggung. Sebab tu kadar harga penggalian ni adalah bergantung kepada kedalaman. Sebab bila dalam, contohnya kat tanah kampung gali sampai 3 meter, mungkin kenakan support kat situ lah supaya strut supaya tanah tak runtuh. Jadi itu dikira kos juga. Lepas tu macam biasa, kerja penggalian pun perlukan keuntungan. Kena letak keuntungan juga. Ini contoh kerja penggalian. Ini kalau pakai manusia biasa ni, mungkin lama lah dengan tanah dia macam kita tengok pun keras juga. Jadi kita boleh gunakan excavator lah untuk ni kerja ni. Ini output dia untuk kerja-kerja penggalian. Membuang tanah atas 150 mm purata dalam 0.3 jam per meter padu. Penggalian permukaan untuk merendahkan arah 1.75 jam per meter padu, dan seterusnya lah. Boleh tengok nanti bila awak buat kadar harga, boleh rujuk yang ini sebagai panduan untuk meletakkan kadar harga. Ni tadi kita ada peratus pengemuran. Ini mengikut shape of rate ni, dia letak macam ni lah. Peratus pengemuran 10% untuk pasir, batu 50%. Kita tengok jenis tanah yang awak gali lah. Sekarang kita tengok macam mana cara pengiraan penggalian tanah dengan menggunakan tangan. Kita anggarkan jarak penggalian, jarak pembuangan tanah adalah 50 meter. Kos buruh 1.5 jam digunakan untuk 1.5 jam diperlukan. RM50 per 8 jam. Ini buruh kurang mahir lah, RM50 per 8 jam. Jadi totalnya ialah masa digunakan upah buruh ni ialah RM9.38. Pengemuran, tengok jenis tanah. Yang ini 25%. Kalau kita tengok 25%, maksud dia 20% ialah, ni tengok ni 25% ialah tanah biasa. Okey. Jadi waktu pengemuran menyebabkan harga 2.35 sen. Jadi campurkan ni kos dia RM11.75. Lepas tu keuntungan ni depends pada kita lah nak letak berapa persen. Ni saya letak 15%, jadi RM1.76. Jumlah keseluruhan untuk pembuangan tanah menggunakan tangan ialah RM13.49. Ni saya tunjukkan dalam shadow of rate. Tengok setiap jarak ni excavate to obtain formation level, load and transport excavate material to the temporary spawn heap of filling area with it site by mechanical equipment RM3.65. Lepas tu kalau jauh sikit 1 km RM6.30. Transport subsequent tambahan setiap 1 km RM70. Dia lain lah. Ni kalau kedalaman ni pun lain. Kedalaman ni pun ikut lain lah ni. Kedalaman melebihi 1 meter, awak tengok harga dia tengok RM11.60 berbandingkan 0.25. RM3.20 saja. Itu kedalaman mempengaruhi harga kita juga. Okey, itu aja untuk kerja konkrit. Kerja konkrit ni samalah juga bahan-bahan yang diperlukan untuk kerja konkrit. Apa bahan untuk konkrit? Simen, pasir dan batu bau. Jadi ini bergantung kepada grade kita lah nanti kerja konkrit ni. Cara kerja juga sama, gunakan tangan ataupun mesin. Lepas tu kos letak kat mana? Sebab bila kawasan yang sukar ataupun tempat yang tinggi, letak dia berbeza lah setiap kedudukan. Sebab jentera yang digunakan untuk meletakkan ni pun berbeza. Jadi memerlukan penyewaan setengah dia, memerlukan alat-alat yang lain. Jadi dia berbeza lah. Keuntungan dan overhead. Ni pun ada jugalah. Setiap kerja memang ada keuntungan. Ni contoh dia. Kerja-kerja konkrit ini secara manual. Secara manual, bancuh konkrit dekat tapak. Gunakan mesin lah, gunakan tenaga manusia. Ni kalau kerja yang kecil bolehlah gunakan manual tapi kalau untuk kerja-kerja yang memerlukan konkrit yang banyak, lebih baik kita order ready mix lah. Ini cara pengangkutan dia, nampak? Kalau kat asas spek, boleh pakai kita sorong ni lah. Tapi wheelbarrow ni boleh pakai ni. Jalan pun senang, tak ada masalah. Tapi kalau tempat yang tinggi mungkin tetap tak sesuai gunakan wheelbarrow ni.
Mungkin boleh kita gunakan bucket. Ada bucket. Ni pakai ready mix Ready mix. Kita tinggal curah je. Kita gunakan crane lah kat sini untuk tempat-tempat yang sukar. Jadi kos ni berbeza lah. 1 meter padu. 1 meter padu asas pad. Bertakkan dengan asas pad. Dengan kat tiang ataupun lantai atas dia berbeza. Okay, ni crane kita gunakan untuk tempat-tempat yang tinggi lah. Ataupun jarak dia jauh. Susah nak masuk. Kawasannya sempit. Nak masuk susah. Jadi kita gunakan crane. Jadi kos crane ni pun kena ambil kira. Mahal ni kos crane. Ni bila kerja konkret tu kita ada juga kerja vibration ni buat kat sini. Okey, ni contoh pengiraan dia. Contoh kiraan untuk 1 meter padu kerja konkret tuang di situ untuk grade 25 yang dibancuh secara manual dan dituang ke dalam tiang. 25 ni campurannya ialah 1, 1,5, 3. Tapi kalau ini untuk gunakan tangan kalau gunakan beli ready mix tu dia lain hargalah. Kos simen RM10.50. Ni awak kena tengok lah nanti kos simen sekarang ni semasa berapa. Saya rasa dah bukan RM10.50 dah. Lebih daripada ni. Satu beg simen tu ada 50 kg Pasir harga dia RM28 per meter padu. Batu bau RM35 per meter padu. Jadi bahannya kita gunakan 1 nisbah 1,5, 3. Jadi ialah 1 bermaksud ialah 1 simen. Jadi kita darabkanlah je 1 beg simen tadi. 28 beg simen. 28 beg simen diperlukan untuk 1 meter padu. Jadi kita darabkan aje lah 28 beg kali dengan RM10.50. 1,5 meter ni pasir. Darabkan juga dapat RM42. 3 meter padu. Ni 1 nisbah 1,5 nisbah 3. Darabkan dengan 3 meter padu darab dengan RM35. Jadi RM105. Jumlah kos bahan ialah RM441. Lepas tu bila kita buat kerja ni, kita ukur ni memang meter padu tapi bila jadi dia mungkin berlaku pengecutan. Bila kita padatkan, ada pembaziran berlaku, kita anggarkan 50% lah. Tengoklah, tapi nanti kalau bila awak kerja nanti kalau awak nak buat kadar harga sendiri lah, awak try buat ni dapat tak pengecutan ni berapa persen. Letaklah kat situ berapa persen Tapi yang contoh ni kita boleh letak 50%. Jadi kos bahan aja disebabkan oleh pengecutan ni untuk 1 meter padu ialah 50%. Jadi 441 bagi dengan 2 dapat RM220. Jadi jumlah keseluruhan untuk 1 meter padu ialah RM661. Okey. Itu ialah untuk 5.5 meter padu 3, 4, 5. 5.5 meter padu. Jadi jumlah bahan tadi ni kos tadi bagi dengan 5.5 lah kita untuk dapatkan 1 meter padu. Kos dia ialah RM120.27. Dah ada bahan ni kita tengoklah kos belum mancur bahan tersebut tadi tu. Takkanlah bahan tu campur sendiri kan. Jadi kenalah ada tukang mancur dia. Ni biasanya tukang mancur ni tak adalah pakai pekerja mahir. Dia pakai pekerja biasa je buruk. Masa yang digunakan untuk 1 meter padu ni ialah 2 jam. Darabkanlah kali dengan RM50 per 8 jam dapat RM12.5. Mengangkut dan meletak 8 jam kali dengan RM50 per 8 jam dapat RM50. Peratus keuntungan dan overheadnya ialah 15%. Jadi untuk 1 meter padu grade 25, harga atau kadar harganya ialah RM210.19. Ini untuk 1 nisbah 1,5 nisbah 3 Tengok contoh kat dalam sini ni dalam shadow of red. Berbeza tengok. Grade 15 230, grade 20 254. Dia grade berbeza. Harga dia pun berbeza lah. Tadi kita buat grade 1, 1,5 tadi RM210. Itu kita buat berdasarkan harga-harga yang saya letakkan kat sini lah. Okey, tengok juga kalau kita tengok ni dekat tempat peletakan dia. Dito ni maksudnya yang depan-depan ni ayat dia sama. Cuma dekat mana diletakkan aja. Kalau dekat apron RM262.50. Tapi kalau dekat tempat yang tinggi slab roof ni harga dia lebih tinggi lah. Okey, itu aja untuk penerangan mengenai kadar bina harga. Boleh rujuk kat modul yang awak dah order, dah beli. Untuk assignment atau tutorial bab ni nanti saya akan bagi menerusi WhatsApp group nantilah. Okey, itu aja. Kita jumpa lagi untuk kuliah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.